Masih menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini bersama Fazli Fuad dan juga saya, Sofia. Ya, kalau bercakap tentang isu kejiranan ni, kalau ada di antara kita yang ada dalam grup WhatsApp ni, macam-macam lah antara yang didengari. Bukan saja di tempat saya, malahan ada juga di antara anda juga mungkin mengalami masalah-masalah. Contoh kita boleh bagi tahu apa? Yang paling banyak kali, ini kat grup taman saya lah kan. Isu kucing jiran berak merata. Itu juga perkara kecil kan, tetapi ianya boleh jadi besar sampai tak bertegur sapa, bermasam muka dan sebagainya. Betul, kan berkata tentang kucing dan sebagainya, tapi orang kata isu termasuklah tempat parkir kenderaan, sampah serat sebagainya. Perkara seperti ini yang kita orang kata hidup hari-bahari ini bersama dengan jiran kita, sampai boleh jadi kes samai menyaman. Tak boleh tak bercakap sama sendiri dekat 10 tahun dan sebagainya. Boleh jadi seperti itu. Jadi ini yang kita ingin kongsikan, kursus asas mediasi. Bagaimanakah ini mengubah corak, bagaimana kita mengendalikan masalah kalau saya dan Afad ni bergaduh, taklah bergaduh sampai 10 tahun. Boleh selesai. Bagaimana? Bagaimana? Okey, jom kita bersama dengan 3 orang ahli panel yang berada dekat sini. Kita bersama dengan di hujung sana Encik Muhammad Zalani Kamaruddin, Ketua Penduduk. Dekat mana Ketua Penduduk kat mana? Bandar Rincing, Seksyen 5. Bandar Rincing dekat Semenyih? Semenyih. Semenyih. Dan di tengah-tengah Sofia kita bersama dengan Profesor Ainul Jaria Maidin, Pengarah Program Mediasi IIUM Academy, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dan Peguam Sivil kita, Puan Siti Nuryani Samsudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari ini kita akan membincangkan 3 perspektif dari sudut Encik Zalani sendiri yang telah menjalani kursus itu. Profesor pula akan berkongsikan tentang orang kata bagaimana ia boleh memberikan satu perspektif yang cukup berbeza, membantu para penduduk, dan juga Puan Siti Nuryani pula akan kongsikan bagaimana sudut undang-undangnya kalau ingin proceed atau meneruskan dengan orang kata tindakan mahkamah. Okey. Jadi sebagai permulaan kita nak tahulah, tadi kita dah terangkan berkenaan dengan mediasi. Mungkin yalah ada dari kita yang mungkin tidak memahami tentang perkara itu kan. Biasa kalau kejiranan tu kejiranan sajalah. Tapi ni ada mediasi-mediasi ni. Jadi sebagai permulaan mungkin boleh kongsikan pengalamannya Encik Muhammad Zalani. Terima kasih Fad, Sofia. Sebagai mukadimahnya, saya nak mengucapkan banyak terima kasih sebenarnya kepada Jabatan Perpaduan yang telah memilih saya untuk menyertai sesi mediasi inilah. Untuk makluman, di dalam daerah Langat ni saya hanya seorang saja yang terpilih untuk menyertai sesi mediasi ini. Jadi untuk pada masa akan datang, saya mengharapkan akan lebih ramai lagi lah ketua-ketua komuniti untuk menghadiri kursus-kursus yang sangat baik ini. Jadi saya dengan harapan pihak Jabatan Perpaduan akan memberi peluang lebih ramai lagi lah yang akan menyertai sesi ini nanti. Baik, Encik Zalani, untuk satu pemahaman yang lagi besar lah, sebagai seorang mediator, apakah antara kes-kes yang boleh dikongsikan setakat ini yang Tuan sendiri menjadi mediator bagi antara jiran tetangga yang orang kata dalam perbalahan ini? Kongsikan, jangan sebut nama lah. Kes-kes sahaja, silakan. Okey, selepas saya menghadiri sesi ini pada bulan Julai yang lepas, tempoh 9 hari itu sangat padat. Jadi pelbagai ilmu lah kami dapat. Daripada pukul 8.30 pagi kami hadir, dah terpacak di UIA Academy. Pukul 6 petang baru kami bersurai. Sangat padat. Jadi selepas daripada sesi itu, memang saya merasakan saya memang banyak benda-benda yang saya perlu perbaiki dalam urusan saya sebagai seorang ketua komuniti. Kan? Jadi di situ kita diajar untuk bagaimana untuk menangani masalah-masalah ini tanpa menimbulkan perbalahan. Dulu mungkin kita datang, kita terus marah orang tu. Kan? Tapi sekarang ni ada teknik-teknik atau tips-tips yang kita boleh laksanakan supaya perkara ni tidak berlarutan. Kan? Contoh isu yang paling ketara sekali lah di mana-mana pun saya rasa adalah isu yang macam Fad dan Sofia cerita tadi. Masalah kucing, masalah anjing, kan? Benda tu berlaku di taman saya. Sebab di taman saya, masyarakatnya memang majmuk. Ada 70% lebih kurang kita sebagai Melayu Islam, 20% daripada kaum India, 10% Cina dan pelbagai orang kaum lain lagi lah. Jadi di situ, memang agak sukar. Saya kena menjaga soal-soal sensitiviti kaum, kan, sensitiviti agama dan sebagainya, kan. Jadi di situ sangat sukar, tapi dengan ilmu yang kami dapat ni,
sedikit sebanyak benda tu dapat diatasi lah, insyaAllah. Jadi kalau nak handle masalah-masalah berkaitan kejiranan ni, bukan setakat macam tu saja, perlu ada ilmu, perlu ada pengetahuan. Jadi atas sebab itulah mereka ini dihantar ke IUM Academy. Jadi kita nak tanyalah kepada pengarah program mediasi ini. Jadi apa antara yang mereka belajar? Apa antara kursus-kursus yang ditawarkan di sana, Prof? Okey, terima kasih saya ucapkan kepada TV3 dan program Mecha dengan host-host yang saya teruja lah tengok. Terima kasih, Prof. Kami menteruja. Sedikit latar belakang kursus ni. Kami di UIA dijemput untuk membangunkan satu kursus untuk melatih ketua-ketua agama dan ketua komuniti. Tujuannya adalah untuk mengurangkan masalah sosial. Apakah masalah yang timbul dekat negara kita? Banyaklah isu kucing ke, isu anjing ke. Tetapi masalah ini boleh escalate untuk menjadi masalah masyarakat yang akan membuat harmoni, efek harmoni kita. Yes, sebab itu kursus ini sangat penting. Kursus ini adalah lebih kurang 9 hari dan setiap hari kita ada pengisian berkaitan leadership, conflict resolution. So mediasi ini ada satu proses di mana pihak-pihak secara sukarela datang untuk proses mediasi untuk menyelesaikan masalah mereka yang dikendalikan oleh seorang mediator yang neutral. Maksudnya Encik Jailani tidak boleh mengendalikan masalah jadi mediator di kawasan dia. Sebab dia kenal jiran-jiran dia. Bias. So faktor utama mediasi ini adalah pihak-pihak datang secara sukarela. Kedua, mediator adalah seorang yang neutral yang tidak dikenali oleh sesiapa. Pihak-pihak kita. So kita kena pilih daripada satu grup. Jadi kalau Encik Jailani ada masalah dekat tempat dia kena panggil mediator dari tempat lain. Jadi ketiga kita ada isu kerahsiaan. Apa yang dibincangkan dalam sesi mediasi di antara dua-dua pihak yang bertikai dan juga mediator adalah rahsia. Tidak boleh ditulis dan disimpan di mana-mana kecuali kalau ada perjanjian mungkin pihak-pihak bersimpan supaya perjanjian dipatuhi. So dia bukan macam kes mahkamah, kita ada laporan jurnal semua, tak boleh. Ni very secret. So apa-apa nota diambil pun dibuang. Tidak boleh. So dia tidak boleh share. So mereka akan berkongsi. So proses mediasi ini very important sebab dia ada structure dia. Pertama mediator akan mengenalkan diri dia dan bercakap apakah tanggungjawab dia dan juga apakah proses-proses mediasi. Dan ada ground rule. Kenapa kita ada ground rule? Ground rule ni bila satu pihak bercakap, pihak lain tidak boleh bercakap. Okey. Kenapa? Sebab bila dia bercakap dengan emosi, mengeluarkan perasaan dia, kita bagi dia lepaskan. Venting kita panggil. Venting. So bila dia venting, kemarahan dia kurang. Makin reda kan. Bila kita marah anak kita pun lama-lama dia akan reda sebab kita dah keluarkan. So kita lebih tenang. So bila dia tenang, pihak ini kena dengar. Mediator pun dengar. Skill mediator mendengar. Dia kena mendengar dan membuat farafrasa apa yang diceritakan oleh pihak-pihak ini dalam terminologi yang neutral. Dia tak boleh cakap, anda marah ya, tidak boleh. Tidak puas hati ke, tidak senang ke. So mediator ni kena ada kekuatan bahasa. Bakat psikologi pun kena ada. Yes, ada. Kita ada. Sabar juga Perundingan. Kena pada pujuk. Kita ada kursus psychology and counselling. Saya mengajar undang-undang dan juga isu-isu sosial dan juga kita ada 6 hari mediasi. Kita buat simulasi dan semua. Ini perkara panjang ni, nak cerita dalam 3-4 minit susah. Yelah, kursus 9 hari. Betul. Tapi pastinya kan antara mediasi-mediasi ni bukan semua berjaya. Yes. Kan kita cakap tentang human factor, manusia antara manusia ni. Sekiranya tak dapat diselesaikan pembalahan, penggelutan, pergaduhan itu. Puan Siti Nuriani, dari sudut perundangan pula, jika kedua-dua pihak ingin meneruskan dengan kes sama menyaman, bawa ke undang-undang dan sebagainya, adakah terdapatnya beberapa prosedur tertentu ataupun mahkamah akan melihat dulu adakah kes ini selayaknya ataupun boleh dibawa ke sebagai kes mahkamah dan sebagainya, Puan? Okey. Sekiranya pihak-pihap yang telah pergi ke mediasi tidak berjaya mendapatkan apa yang dituntut atau mereka memang nak juga tuntutan mereka didengar di mahkamah, sebenarnya mahkamah sememangnya destinasi atau tempat yang terbaik untuk mendengar, untuk menyelesaikan masalah individu-individu yang inginkan keadilan. Okey, mediasi itu sendiri sebenarnya adalah win-win situation. Ya. Yang mana secara baik kan? Kita tidak akan dapat keseluruhan apa yang kita nak. Okey, selalunya 50-50. Jadi selalunya memang orang akan ada yang memilih untuk mediasi, ada juga yang berkeras inginkan keadilan melalui mahkamah. Sebagai contoh, kes buang sampah.
Buang sampah? Buang sampah dekat kawasan perumahan. Contoh, sekiranya ada penduduk yang tinggal di kawasan townhouse sebagai contoh, penduduk jiran rumah atas buang cotton bud ke tingkat bawah. Rumah bawah dapat cotton bud. Hari Isnin cotton bud, hari Selasa jatuh pula tulang ayam, hari Rabu sisa makanan, hari Khamis kaca. Cukup seminggu? Macam mana tu? So jadi kalau dalam keadaan begini selalunya orang yang jiran yang begini selalunya dia tidak akan memberikan kerjasama dengan mediasi ini. Selalunya memang perlu pergi ke mahkamah. Jadi apabila kita pergi ke mahkamah, selalunya akan adalah sistem-sistem yang kita kena perhalusi di situ. Jadinya sekiranya tuntutan itu dibawa ke mahkamah, orang-orang yang yang menuntut kepada tuntutan itu perlu memfailkan saman lah dahulu. Okey, sebelum itu kita kena pastikan sama ada tuntutan untuk ganti rugi khas, ganti rugi am. Sebab kalau dalam mediasi kita hanya untuk berbincang untuk menyelesaikan masalah yang simple, yang maksud saya bukanlah simple, maksud saya tidak ada untuk ganti rugi yang jelas. Jadi jika kita bawa ke mahkamah, kita akan tentukan ganti rugi khas, ganti rugi am dan juga ganti rugi tauladan. Jadi ada satu lagi yang mediasi tidak dapat memberikannya adalah injunction. Injunction ni adalah satu proses yang mana kita dapatkan dari mahkamah untuk menahan atau menghalang jiran kita daripada meneruskan perbuatan terkutuk dia itulah, iaitu jiran kita yang tak elok itulah. Macam tu. Mungkin ini untuk kes-kes yang kata membabitkan keselamatan, pecahkan orang kata harta barang kediaman kita dan sebagainya. Mungkin khianat kan. Ini mungkin antara yang menjadi yang dibawa ke mahkamah lah. Tetapi sebaiknya kita ingin melakukan mediasi untuk kes-kes yang boleh diselesaikan. Encik Zalani, antara yang orang kata perkara penting lah sebagai seorang mediator bila untuk menyelesaikan sebagai orang tengah, sebagai orang yang neutral, menyelesaikan masalah dua jiran ini. Contoh saya dan dia bergaduh dekat 10 tahun. Dia bagaimana antara kaedah Encik Zalani sendiri untuk menyelesaikan pergelutan antara dua individu yang dah lama berlarutan ni? Jadi sebelum sampai ke di mana saya perlu berada tu, dia orang akan call lah biasanya. Kan dia orang ada masalah contohnya kan. Bila saya berjumpa dengan dia orang, perkara yang paling saya kena bersedia daripada rumah adalah untuk memastikan yang saya ni bersabar yang kuat. Kena ada kesabaran kuat. Kan? Jadi apabila kita pergi sana, kita insya-Allah kita dapat menangani masalah ni dengan tenang lah. Walaupun macam Prof Ainur kata tadi, saya kena berlaku adil. Okey. Untuk dua-dua pihak ni tadi. Tapi untuk pihak di tempat lain lah sebenarnya sepatutnya. Tapi untuk dalam komuniti saya dah cuba. Walaupun dia mengenali saya, tapi saya kena pastikan yang dua-dua ni mendapat keadilan yang sama. Kan? Jadi kita kena bercakap dengan tenang, kan, dengan baik, kan. Jadi dua-dua pihak ni kita jangan provoke dia dengan perkara-perkara yang boleh menyebabkan dia orang ni berbalah lagi. Kan? Jadi macam saya terpaksa gunakan teknik mediasi itu tadi untuk dua-dua pihak ni mencapai dia punya titik persamaan tu tadi. Kan? Jadi apabila benda tu saya dapat capai, dua-dua pihak ni akan dapat menyelesaikan masalah ni dengan baiklah. Alhamdulillah. Tapi Prof Ainul, kalau ikutkan di sini bercakap tentang kejiranan ini, ada pihak-pihak kejiranan ataupun JMB sendirilah kan. Sebenarnya mereka pun ada juga membuat proses sebegini rupa. Mereka menghimpunkan antara komuniti, buat meeting dan sebagainya bagi menyelesaikan isu-isu penduduk. Tetapi kita nak tahulah tentang proses mediasi yang ditawarkan daripada Akademi IIUM ini. Apa antara kelainannya, kelebihannya yang mungkin kita tidak dapat di luar, kan? Nak tahu juga kan. Kadang-kadang ada orang cakap, ini kita buat juga. Tapi apa bezanya, apa spesialnya IIUM Academy? Proses perundingan kita ni dulu, dari zaman dulu penghulu, macam ketua kampung, macam ketua-ketua komuniti akan menyelesaikan. Tetapi selalunya
a bit prejudice lah, one-sided jugalah. Sebab dia kenal each other. Kadang tak ada sangat. Kita tengok cerita Hindustan pun sama juga, duduk bawah pokok kan. Itu dah ada dulu, zaman dulu. Dia lebih kepada yang atas dapat better kan. Tapi mediasi ni pula win-win situation di mana kursus kami mengikut standard National Australian Mediation Standard. Memang kita ambil international standard sebab kami mandatkan oleh Kementerian Perpaduan untuk membuat kursus ini, dan kita ambil kira semua isu sosial, keagamaan dan juga perlembagaan persekutuan tentang social contract. Masa kita gubal kursus ini memang kita ikut. So bila kita masuk satu, katalah mediasi, kita ada satu pihak daripada beragama Islam, lagi satu pihak beragama Buddha. So kita ada co-mediation. Co-mediation means ada dua mediator, seorang beragama Islam dan seorang Buddha. So bila mereka buat role play co-mediation, mereka dapat memastikan yang pihak ni dapat tahu ada orang Islam dan juga orang Buddha. So dia ada. So kita ajar keadilan sama rata untuk semua agama dan semua kaum. Dan kursus ni important in the sense that mediator ni adalah seorang yang terlatih dengan etika-etika dia. Mediator kena mengikut proses dia. So kalau tak berjaya, mereka boleh ke mahkamah. Mediator boleh call off the session atau pihak-pihak berkata, kami tidak mau go together with the session. Tapi 85% cases solve lah. Kalau di Australia, mediation digunakan untuk semua isu kecuali kes jenayah. Baik. Dengan itu menunjukkan nombor yang sangat bagus lah. 85% tu bagus tu. Dan akhir sekali Puan Siti Nuriani, sebagai kita penutup kata lah, bagi mereka yang akan menjalani mediasi ataupun mereka yang tak nak mediasi, ingin terus ke mahkamah, apakah antara nasihat yang boleh diberikan untuk kita hidup berjiran ni, macam mana kita menyelesaikan masalah kita dari hati, bukan sekadar nak ego menang saja. Silakan Puan. Okey, nasihat saya kepada penonton semualah. Ya, sekiranya anda rasa anda ada hak yang untuk dipertahankan, okey, silalah buat tindakan yang betul, iaitu pergi ke mediasi yang pertama sekiranya perkara itu boleh diselesaikan di mediasi. Tetapi sekiranya anda merasakan yang orang yang anda jiran yang anda itu jiran yang tersakiti itu, okey, jadi anda perlulah teruskan dengan tindakan di mahkamah. Itu yang lebih. Apa hukuman kalau misalnya kata bawa ke mahkamah ni? Sama penyaman ni. Kalau di mahkamah, dia tidak sama dengan hukuman yang untuk di bawah akta kesalahan kecil. Akta kesalahan kecil hanya untuk denda. Tetapi di mahkamah dia lebih luas. Lebih luas tu maksudnya tuntutan kita tu lebih luas, iaitu ganti rugi untuk mendapatkan ganti rugi khas, ganti rugi am tu. Contoh ganti rugi khas, kalau contoh ada penduduk yang parking depan rumah. Okey, lepas tu sampai orang nak bersalin pun tak boleh nak pergi hospital. Okey, sampai menyebabkan kematian bayi dalam kandungan. Semua tu ada kos di situ. Begitu juga kalau kebakaran. Besar kes ni. Parking tak boleh, bomba tak boleh masuk. Macam mana tu? Terbakar satu rumah, tu semua kos semua. Dalam mediasi tak dapat diselesaikan lah. Melalui court yang paling the best. Wow, itu membuka mata kita ya. Apakah jenis orang kata kesalahan yang dilihat dititik beratkan untuk kefahaman bersama. Dan sekali Encik Jalani, semangat sebagai penduduk ni hidup bersama satu kejiranan kan, apakah antara intipati yang sering dikongsikan untuk kita ketika mediasi lah, untuk kita ingat yang kita ni hidup berjiran, nak gaduh lama pun susah kan, kita hidup di kawasan yang sama, apakah yang biasanya disampaikan? Kuncinya sebenarnya bagi saya lah adalah hormat menghormati. Saling hormat menghormati. Bila kita kunci itu kita gunakan, perasaan malu tu ada, perasaan ambil tahu tu ada, dan pelbagai lagi lah. Supaya kita hidup, kadang kita kena bertoleransi, kena lebih bertoleransi. Baik. Jadi daripada segi situ, maknanya apa saja yang kita buat, kita ada perasaan malu tu, benda yang tidak baik, kita tidak akan lakukan. Itu pada pandangan saya lah. Okey. Apa key point kat sini, setiap permasalahan itu ada jalan penyelesaiannya kan. Lebih-lebih lagi dengan kursus yang ditawarkan daripada pihak Akademi IUM ni, iaitu kursus asas mediasi ini, kita harus ambil juga lah kan. Kalau boleh salah satu ataupun salah seorang daripada komuniti itu hantarlah seorang wakil penduduk kan, untuk mengambil kursus tersebut bagi kita menyelesaikan masalah-masalah kejiranan ini. Terima kasih ucapkan Encik Muhammad Zalani, Profesor Ainul Jariah Maidin dan Puan Siti Nuriani Samsudi Sudi meluangkan masa memberikan kita buka mata sikit lah. Kita ni jangan hidup, orang kata kita bersendirian, kita fikir dapat
ke sini ke sana. Sedangkan kita tahu bila ada kecemasan, emergency, boleh mengakibatkan kesusahan terhadap orang lain. Betul. Itu yang menjadi isu di situ. Satu lagi, kalau ada masalah-masalah, janganlah kita maki-maki terus, marah dan sebagainya. Berbincang dulu lagi elok, kan. Dah tak boleh bincang, dah kata orang tak boleh settle, jumpalah dengan pembuat balik kat sini juga. Okey, baik, terima kasih ketiga-tiganya.